Tun M sanggup berayu jawatan pada Anwar? Menteri Perikatan Nasional cabar Pakatan Harapan jumpa di Parlimen. Sarawak report fitnah Perdana Menteri. Anwar bakal Perdana Menteri, Mahathir Menteri Mentor. Sanggup menemui Datuk Seri Anwar, sanggup merayu semula jawatan Perdana Menteri. Bekas Setiausaha Politik Dr. Mahathir Mohamad Zahid Mat Arif meluahkan rasa terkejut apabila bekas Perdana Menteri ketujuh itu sanggup merayu jawatan kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim. Beliau berkata, dalam situasi pembangkang belum pasti memiliki angka mencukupi untuk merampas kerajaan, tindakan pengerusi bersatu yang jawatannya dipertikaikan itu adalah di luar jangkaan. Saya sangat terkejut apabila Mahathir sanggup ke pejabat PKR, sanggup menemui Anwar, sanggup merayu semula jawatan Perdana Menteri dalam keadaan nombor atau jumlah anggota Parlimen tak tentu ada atau tidak. Itu sangat memeranjatkan saya. Seperti juga kepada Muhyiddin Yassin, saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Mahathir, katanya dalam sidang media selepas mengangkat sumpah sebagai anggota Dewan Negara di Parlimen. Zahid antara 5 individu yang mengangkat sumpah menjadi senator. 4 lagi yang lain ialah Pengerusi Bersatu Negeri Sembilan Dr. Rais Yatim, bekas Menteri UMNO Razi Sheikh Ahmad, Naib Presiden PAS Idris Ahmad dan Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS DHPP N. Balasubramaniam. Untuk rekod, Zahid adalah antara pembidato lantang untuk PKR sewaktu peringkat awal gerakan reformasi akhir 1990-an dulu. Bagaimanapun, beliau kemudian beralih arah dan pernah mengetuai gerakan dikenali sebagai tolak individu bernama Anwar Ibrahim atau Tibai. Zahid dikenali sebagai Mursyidul Am Tibai. Sebelum ini, Zahid menjadi perhatian ramai apabila ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah dan pecah amanah Isa Samad. Semasa Isa menjadi pengerusi Felda, Zahid merupakan pegawai khas bekas Menteri Besar Negeri Sembilan berkenaan. Dalam perkembangan terkini politik negara, Zahid adalah individu yang didakwa menjadi dalang kepada usaha membawa keluar bersatu pimpinan Muhyiddin meninggalkan Pakatan Harapan. Orang kuat Mahathir itu dikatakan antara yang bersungguh-sungguh mahu membawa bersatu keluar Pakatan Harapan bagi memastikan Presiden PKR tidak menjadi Perdana Menteri. Malah Mahathir mendakwa Zahid pernah menepuk meja di depannya apabila beliau Mahathir enggan mengikut kehendak mereka meninggalkan Pakatan Harapan. Bersatu kini membentuk Kerajaan Perikatan Nasional bersama UMNO, PAS dan GPS serta parti dari Sabah. Zahid berkata, bukan senang untuknya memperkatakan tentang Mahathir yang juga bekas Presiden UMNO itu memandangkan mereka mempunyai hubungan baik sejak sekian lama. Dalam pada itu, Zahid menyeru kepada semua anggota bersatu supaya memberikan sokongan padu kepada Muhyiddin yang juga Perdana Menteri. Saya mengambil kesempatan ini menyeru kepada semua kawan-kawan saya yang berada dalam bersatu. Marilah kita bersatu memberikan sokongan padu kepada Perdana Menteri, bukan orang lain Presiden parti kita. Mari kita bersatu semula. Mudah-mudahan dengan bersatu itu kita menjadi kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, katanya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah mengajak Pakatan Harapan untuk berjumpa di Parlimen sekiranya mereka mempunyai kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Saifuddin berkata, Dewan Rakyat akan bersidang dari 13 Julai hingga 27 Ogos dan beliau juga menyatakan sokongan pasti kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya ahli Parlimen perlu menjalankan undi percaya terhadap Perdana Menteri. Mengenai Pakatan Harapan yang asyik melepaskan ura-ura mengenai pertukaran kerajaan, Saifuddin berkata, rakyat memerlukan kerajaan yang stabil dan dapat berkhidmat untuk negara. Perikatan Nasional bukanlah sempurna, tetapi kami berjaya membuktikan bahawa setakat ini kami mampu menjadi kerajaan, katanya dalam wawancara bersama Sinchu Daily. Katanya Pakatan Harapan perlu membuktikan dakwaan di Parlimen bahawa Muhyiddin gagal mendapat sokongan ahli Parlimen yang mencukupi. Tak ada masalah jika ini dilakukan di Parlimen, tetapi dalam keadaan lain pula, mempertikaikan jumlah sokongan terhadap Muhyiddin pada ketika Perdana Menteri dilantik adalah seperti menghina
yang di-Pertuan Agong, kata Saifuddin. Ditanya sama ada tindakan akan diambil ke atas mereka yang mengeluarkan hujahan berkenaan, Saifuddin berkata, setiap orang bebas meluahkan pendapat, tetapi ia haruslah diluahkan secara berhati-hati. Ada batasannya walaupun sistem demokrasi membenarkan kebebasan bersuara. Ia adalah seperti kebebasan media, tetapi akan jadi lain kalau ia adalah berita palsu, katanya. Mengenai undang-undang larangan lompat parti, Saifuddin berkata, walaupun sesetengah pihak berpendapat ia perlu diwujudkan, tetapi perlembagaan memberi hak pemilihan kepada ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri atau ADUN. Saifuddin berkata, beliau telah membuat keputusan yang tepat apabila memilih untuk keluar PKR. Ada yang melihat saya sebagai pengkhianat pada masa itu, tetapi ada orang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang telah meletak jawatan. Ia satu keadaan di luar jangkaan. Apa yang boleh dilakukan? Kami perlu melantik Perdana Menteri baru. Saya dan rakan seperjuangan lain membuat keputusan menyokong orang Muhyiddin yang mendapat sokongan majoriti daripada ahli parlimen. Masa itu, Dr. Mahathir tidak mendapat sokongan majoriti. Kalau anda tanya saya sebabnya, saya rasa soalan ini harus diajukan kepada semua orang, katanya. Pejabat Perdana Menteri PMO menafikan laporan Sarawak Report yang mendakwa Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melanggar perintah kuarantin di rumah dengan keluar negara untuk mendapatkan rawatan kanser. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, PMO menyifatkan laporan Sarawak Report itu adalah satu pembohongan dan tuduhan berniat jahat. Menurut kenyataan media yang turut dikepilkan bersama, pengesahan kesihatan Perdana Menteri itu menegaskan yang Presiden Bersatu itu telah disahkan sihat dan bebas daripada penyakit kanser. Semasa menjalani tempoh kuarantin, Perdana Menteri sentiasa mematuhi arahan tidak keluar rumah. Semua tugasan rasmi hanya dijalankan dari rumah, termasuk mengadakan sidang video dengan Menteri Kanan Pertahanan dan Ketua Pengarah Kesihatan. Justeru dakwaan Sarawak Report bahawa Perdana Menteri melanggar perintah kuarantin dengan keluar rumah apatah lagi terbang keluar negara adalah sama sekali tidak berasas dan hanya rekaan penulis, kata kenyataan itu. Pada 22 Mei lalu, Perdana Menteri menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari susulan kehadirannya dalam mesyuarat pasca kabinet di PMO di Putrajaya turut dihadiri seorang pegawai yang positif COVID-19. Beliau melalui proses kuarantin mengikut prosedur operasi standard atau SOP Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. PMO berkata, meskipun ujian saringan mengesahkan Muhyiddin negatif, namun menurut Perintah Pengawasan dan Pemerhatian bagi kontak COVID-19 Seksyen 15-1 Akta 342, beliau perlu menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari. Semua ahli mesyuarat tersebut juga telah diarahkan agar menjalani ujian saringan dan kuarantin di rumah masing-masing selama 14 hari bermula hari ini menurut kenyataan PMO. Dalam kenyataannya juga, PMO meminta Sarawak Report mengemukakan bukti termasuk menambahkan pesawat yang dinaiki, hospital di Singapura dan doktor seperti yang didakwa. Kegagalan berbuat demikian, kata PMO, bermakna laporan yang disiarkan portal itu adalah berniat jahat untuk memburuk-burukkan imej Perdana Menteri. Amat malang apabila portal berita itu kini berubah menjadi perkakas politik bagi menjajah dan menyebarkan fitnah melalui laporan yang tidak berpaksikan kebenaran. Fitnah ini merupakan satu gangguan yang tidak perlu ketika negara sedang berhadapan pandemik kesihatan dan cabaran ekonomi yang belum pernah dialami sebelumnya, kata kenyataan itu. Sementara itu, mengulas mengenai tahap kesihatan Perdana Menteri, kenyataan itu berkata bahawa Perdana Menteri cukup sihat untuk melaksanakan tugasnya. Beberapa pakar perubatan telah pun mengesahkan bahawa beliau kini bebas daripada penyakit kanser dan cukup sihat untuk melaksanakan tugas sebagai Perdana Menteri, jelasnya. Pakatan Harapan Plus atau PH Plus dijangka mengumumkan calon Perdana Menteri mereka dalam masa terdekat. Sinchu Daily melaporkan Pakatan Harapan setakat ini menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, manakala Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dicadangkan sebagai Menteri Mentor yang setaraf dengan mendiang Lee Kuan Yew di Singapura. Walau bagaimanapun hasil rundingan belum dimuktamadkan dan Dr. Mahathir yang mencadang diri sebagai Perdana Menteri difahamkan juga menawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan kepada Anwar bagi mengelakkan syak wasangka. Cadangan Dr. Mahathir itu bagaimanapun tidak dipersetujui Pakatan Harapan. Sumber berkata, rundingan mengenai calon Perdana Menteri telah sampai ke penghujungnya dengan pemimpin tertinggi Pakatan Harapan Plus akan mengadakan mesyuarat terakhir sebelum memuktamadkan calonnya. Hampir selesai perbincangan ini, kini memasuki peringkat terakhir. Biasalah,
kami perlu berunding tentang syarat-syaratnya sebelum pelantikan dibuat. Esok Selasa, kami akan serah kepada 5 pemimpin Pakatan Harapan Plus untuk berbincang dan mengumumkannya. Ya, PKR, DAP dan Amanah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Tetapi Pakatan Harapan sekadar mempunyai 91 kerusi dan kami perlu berbincang dengan parti lain untuk mencapai sasarannya, kata sumber kepada Sinchu Daily. Katanya perundingan sebelum ini tersekat kerana Dr. Mahathir mahu menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan dan beliau menerima sokongan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Walaupun perbincangan akhir akan dijalankan, tetapi sumber tidak menafikan hasil rundingan mungkin di luar jangkaan malah berakhir dengan kegagalan sekiranya masing-masing Anwar dan Dr. Mahathir enggan bertolak ansur. Jika rundingan tidak berhasil, maka ia bermakna Anwar dan Dr. Mahathir masing-masing perlu bertindak secara persendirian untuk mendapat sokongan 112. Keadaan politik di Sabah mula menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Adakah Muhammad Syafiee akan bertukar menyokong Anwar untuk menghadapi keadaan ini? Keadaan juga sama untuk GPS di Sarawak. Bukannya tidak mungkin jika mereka beralih menyokong Anwar, katanya. Mengenai calon timbalan Perdana Menteri, sumber berkata ia tidak disentuh dalam mesyuarat walaupun nama seperti Datuk Seri Muklis Mahathir dan Muhammad Syafiee telah disebut dalam perbincangan persendirian. Sumber berpendapat sekiranya rundingan gagal, maka ia bukan perkara terburuk buat PKR kerana parti itu masih mempunyai peluang pada pilihan raya akan datang untuk membentuk kerajaan. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.